Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada awal bulan Mac 2020, anggota polis di Balai Polis Ulu Tiram telah menerima kedatangan seorang wanita yang dalam keadaan sarat mengandung. Wanita tersebut ingin membuat laporan berkenaan suaminya yang hilang tanpa berita selepas menghubunginya memaklumkan yang dia akan pulang ke rumah mereka pada 7 Mac 2020. Namun pada hari tersebut, suaminya tidak sampai ke rumah mereka seperti yang dijanjikan. Suami wanita tersebut ialah Muhammad Izzuddin Israfil, berusia 30 tahun ketika kejadian. Wanita yang tidak sabar menunggu kepulangan suaminya mula berasa hairan serta bimbang apabila suaminya itu tidak tiba di rumah mereka, sedangkan perjalanan sepatutnya hanya mengambil masa selama 2 jam. Kemudian 5 hari selepas dilaporkan hilang, mangsa Muhammad Izzuddin telah dijumpai namun dalam keadaan sudah pun meninggal dunia. Berita penemuannya mengejutkan isterinya yang tercinta serta seluruh keluarganya yang ketika itu mengharapkan dia pulang dalam keadaan selamat. Lalu, apa sebenarnya yang telah terjadi? Ini adalah kisahnya. Pada 7 Mac 2020, isteri mangsa telah melaporkan bahawa pada jam 7 pagi hari tersebut, mangsa telah menghubunginya bagi memaklumkan yang dia akan pulang ke rumah mereka di Taman Seri Puteri, Mersing. Mangsa memberitahu akan bertolak dari rumah sewanya di Taman Nora, Ulu Tiram dengan menaiki kereta milik isterinya pada pagi hari kejadian. Tetapi sehingga ke tengah hari, mangsa masih belum tiba di rumah mereka. Isteri mangsa mula merasakan sesuatu. Lalu dia cuba menelefon suaminya itu untuk menanyakan di mana dia berada, sehinggakan waktu sudah tengah hari masih belum tiba, sedangkan perjalanan sepatutnya mengambil masa 2 jam sahaja. Apabila ditelefon, taliannya dapat disambung dengan bunyi talian namun tidak diangkat oleh mangsa. Beberapa kali percubaan dibuat oleh isteri mangsa dengan sabar dan berharap agar panggilan tersebut dijawab oleh mangsa, namun hampa. Tidak hanya dengan membuat panggilan, isteri mangsa turut menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp tetapi turut tidak mendapat balasan oleh mangsa. Bahkan pesanan itu tidak dibuka dan dibaca oleh mangsa. Ketika itu, isteri mangsa masih lagi berusaha untuk menghubungi suaminya itu dan berharap agar panggilannya berjawab. Bagi isteri mangsa, ini permulaan kepada rasa tidak sedap hatinya apabila belum pernah suaminya itu melakukan perkara sebegini, kerana biasanya dia akan memaklumkan terlebih dahulu apabila berlaku sesuatu atau apa yang hendak dilakukannya, bukannya hanya berdiam diri tanpa sebarang berita seperti ini. Setelah tidak terhitung berapa kali panggilan dibuat dengan WhatsApp masih tidak berjawab dan rasa kecewa dengan gagal menghubungi suaminya itu, isteri mangsa bertindak pergi ke rumah keluarga suaminya dengan harapan berkemungkinan suaminya itu berada di rumah tersebut. Sekali lagi, isteri mangsa hampa apabila keluarga mangsa memberitahu bahawa anaknya tidak berada di situ dan panggilan yang dibuat mereka juga kepada mangsa tidak berjawab. Isteri dan keluarga mangsa bertindak mencari mangsa dengan bertanyakan rakan-rakannya yang mungkin mengetahui keberadaan mangsa ketika itu. Malangnya, usaha mereka menjejaki mangsa dengan bertanyakan rakan-rakan mangsa tidak membuahkan hasil apabila tidak seorang pun dari mereka mengetahui di mana mangsa berada. Sebagai langkah terakhir, isteri dan keluarga mangsa telah pergi ke rumah sewa suaminya di Ulu Tiram dan mendapati mangsa dan keretanya tiada di situ. Mereka kemudian pulang semula ke Mersing dengan rasa penuh kecewa dan bimbang sesuatu yang buruk telah menimpa mangsa. Pada keesokannya, apabila mangsa masih belum pulang ke rumah serta panggilan dan WhatsApp masih tidak berjawab, isteri mangsa telah pergi ke Balai Polis Ulu Tiram untuk membuat laporan mengenai kehilangan suaminya yang menjadi misteri dan tanda tanya buat mereka yang mengenali mangsa. Pihak polis yang menerima laporan kehilangan mangsa mula membuat siasatan, namun beberapa hari berlalu, polis juga tidak mengetahui bagaimana dan apa yang telah terjadi kepada mangsa. Namun pada 11 Mac 2020, satu panggilan kecemasan telah diterima oleh pihak polis di Mersing berkenaan satu kemalangan maut telah berlaku. Panggilan tersebut telah dibuat orang awam pada jam 8.15 malam yang menjumpai sebuah kereta yang terbabit dalam kemalangan di kilometer 23 Jalan
Jalan Kota Tinggi, Mersing. Beberapa anggota kemudian bergegas ke tempat kejadian dan mendapati kenderaan jenis Proton Persona ditemui orang awam di lereng bukit dalam jarak lebih kurang 20 meter dari jalan besar di lokasi terbabit bersama satu mayat yang tersepit di bawah kenderaan. Berdasarkan siasatan awal pihak polis, kejadian dipercayai berlaku beberapa hari berikutan keadaan mayat mangsa. Mayat yang mula mereput itu ditemui dengan kecederaan parah di badan dan kepala dan mangsa dipercayai meninggal dunia di tempat kejadian. Berdasarkan dokumen diri mangsa ialah Muhammad Izzuddin Israfil, dan apabila diperiksa di dalam sistem, pihak polis mendapati mangsa telah dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak 7 Mac 2020 dan kes tersebut masih lagi dalam siasatan. Mayat mangsa kemudian telah dibawa ke unit forensik Hospital Mersing untuk dibedah siasat dan waris mangsa juga telah dikesan untuk tujuan pengecaman. Ketua Polis Daerah Mersing berkata kemalangan maut tersebut berlaku dipercayai kenderaan dipandu mangsa telah hilang kawalan dan terbabas di lereng bukit jalan tersebut. Isteri mangsa yang berada dalam keadaan sarat mengandung telah mendapat panggilan dari pihak polis memaklumkan penemuan mengejutkan itu. Lantas dia dan keluarganya bergegas ke hospital bagi tujuan pengecaman mangsa. Apabila sudah dipastikan yang mayat dijumpai itu adalah mangsa, maka berakhirlah pencarian mereka yang ketika itu masih berada dalam keadaan rasa tidak percaya dan sedih akan pengakhiran yang mendukacitakan itu. Namun mereka tetap redha dan bersyukur akhirnya mangsa dapat dijumpai, walaupun dalam kejadian sedemikian rupa berbanding jika mangsa masih tidak dijumpai, pastinya jiwa mereka akan rasa terbeban dengan penantian tidak berpenghujung. Takziah diucapkan kepada keluarga mangsa. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Muhammad Izzuddin Israfil. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.